Hai, Assalamualaikum. Selamat datang ke kelas cikgu iaitu RPT tahun 5 KCSR Semakan. Okey, hari ini kita akan belajar topik yang baru iaitu tenaga boleh baharu. Nak tahu? Jom. Okey, sebelum kita mula, cikgu nak anda fikirkan apa beza tenaga boleh baharu dan tenaga tidak boleh baharu? Hmm. Okey, untuk kali ini kita hanya akan tengok tenaga boleh baharu. Okey, apakah itu tenaga boleh baharu? Apa dia? Okey, tenaga boleh baharu ialah tenaga yang boleh dijanakan daripada sumber semula jadi. Contohnya apa? Contohnya macam air yang awak nampak sekeliling awak. Okey, matahari, air, semua yang semula jadi. Langsung tiada bahan kimia. Dan dijana secara berterusan. Maksudnya tidak terhad. Sentiasa ada. Okey, untuk sumber tenaga yang pertama ialah tenaga matahari. Okey, matahari. Matahari merupakan tenaga boleh baharu yang utama. Juga dikenali sebagai tenaga solar. Boleh ditukarkan kepada tenaga elektrik dan juga tenaga haba. Contoh macam ditukarkan kepada tenaga elektrik tu macam orang guna panel solar. Panel solar tu kalau kita tengok tu daripada jauh tu dia macam kertas matematik bentuk kotak-kotak. Okey, kalau di Jepun, Jepun dah negara maju. Okey, mereka pun jenis yang menjimat. Okay, sebab kalau tenaga elektrik kan banyak kena bayar. Tapi kalau tenaga panel solar tu, dia akan serap, dia akan terima matahari punya tenaga dan dimasukkan ke dalam panel solar. Kemudian dia akan ditukarkan kepada tenaga elektrik. Itu salah satu cara lah. Okay. Kemudian, yang kedua, geoterma. Tenaga boleh baharu geoterma. Jika anda perhatikan gambar di bawah ni, okay, tenaga ni dihasilkan daripada perut bumi. Okay, tengok gambar yang pertama. Okay, gambar pertama kita tengok dia dapat tenaga daripada perut bumi. Kita pun tahu dalam perut bumi ada macam-macam kan. Ada macam tekanan tinggi yang haba. Okay, kemudian dia akan digunakan untuk menghasilkan wap atau steam dan akan menggerakkan turbin. Turbin anda lihat gambar yang pertama tu turbin ditulis tu turbine itu dalam bahasa Inggeris. Jadi akan gerakkan turbin, wap panas tu akan gerakkan turbin dan akan menghasilkan tenaga elektrik. Ini adalah tenaga boleh baharu yang tidak akan menjejaskan alam sekitar kita dan baik untuk alam sekitar, ya. Okey, tenaga seterusnya ialah air. Okey, air walaupun kita tengok macam apa-apa air kan, tapi merupakan tenaga yang dapat menghasilkan tenaga elektrik melalui jana kuasa hidroelektrik. Okey, selalunya dia dekat sungai-sungai yang besar, bukan laut tau, sungai macam kat Sarawak tu ada empang bakur. Okey, juga dikenali sebagai tenaga hidro. Jika anda lihat gambar yang cikgu berikan, ini merupakan salah satu empangan yang mempunyai jana kuasa hidroelektrik. Okey, kemudian air tu akan masuk dan akan menggerakkan turbin, sama juga konsep macam geoterma. Dia akan gerakkan turbin dan akan menghasilkan tenaga elektrik. Ingat tau? Okey, tenaga seterusnya, angin. Tangkap kucing tu cepat. Kucing tak nak terbang. Okey, tenaga angin. Cikgu rasa kat Malaysia tak pasti kat mana, tapi kat luar negara biasa nampak dekat kawasan-kawasan yang tanah tinggi tu, dia akan menggunakan kincir angin. Kincir angin macam dalam gambar tu. Okey, kincir angin tu dia akan terima angin yang kuat dan akan menggerakkan turbin. Dia akan gerakkan turbin dan menghasilkan tenaga elektrik. Semuanya konsep yang sama. Daripada tenaga boleh baharu menghasilkan tenaga elektrik yang kita guna setiap masa. Lagi-lagi musim-musim COVID ni. Lagi setiap masa 24 jam kat rumah. Okey, tenaga seterusnya. Ini tenaga yang sangat orang panggil enteng lah, dipandang enteng. Okey, tenaga biogesim. Okey, tenaga biogesim dia sebenarnya daripada bio lah, biologi, benda yang basic, asas, iaitu seperti reputan benda hidup dan juga najis haiwan. Okey, reputan benda hidup tu macam contohnya macam pokok-pokok aeroport kan, batang-batang macam batang pokok kelapa sawit, ke mana mereka semua pergi? Okey, mereka akan ditukarkan kepada tenaga biogesim. Selain daripada menjimatkan wang kita untuk buat pelupusan, okey, tenaga ini boleh dijana untuk menghasilkan bahan api. Jika anda lihat gambar yang cikgu berikan, ini contohlah bagaimana daripada najis haiwan, okey, akan diproses untuk dijadikan tenaga biogesim.
Okey, wah kuatnya ombak tu. Ini merupakan salah satu tenaga boleh baharu. Nampak tak cikgu cakap apa? Tenaga boleh baharu berada di sekeliling kita. Okey, ombak. Ombak yang kuat. Okey, sama juga konsep dengan tenaga yang lain. Okey, akan menggerakkan turbin seperti dalam gambar tu dan akan menghasilkan tenaga elektrik. Dekat Malaysia cikgu rasa tak pasti ada kat mana. Tapi tenaga hidroelektrik ada. Okey, tenaga ombak menggerakkan turbin dan menghasilkan tenaga elektrik. Bagaimana ya? Bagaimana tenaga boleh baharu ni dapat memberikan manfaat dalam kehidupan kita? Anda rasa bagaimana? Okey, cuba fikir. Kita akan sambung selepas ini. Okey, bukanlah sambung lepas ni, maksudnya lepas-lepas ni. Okey, next class. Okey, hari ni cikgu nak anda hadam dulu tenaga boleh baharu. Okey, ada tadi ada tenaga yang utama iaitu matahari, okey, air, biogeosin, geoterma, ombak, okey, air, okey, semua tu tenaga basicnya yang sama, okey, akan menghasilkan tenaga elektrik. Okey, sampai di sini saja. Cikgu harap anda tonton video cikgu sampai habis. Kemudian jangan lupa like, komen dan subscribe. Bye.